Ya, kita akan sama-sama beribadah, khususnya di dalam usia indah. Kita menyambut Paskah ya. Minggu kemarin gereja secara umum merayakan Paskah. Nah, hari ini Komisi Usia Indah merayakan Paskah dengan tema Jangan Takut. Nah, ini apa maksudnya ya? Nanti kita akan sama-sama merenungkan dan Pendeta Felix yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk hal ini. Mari kita naikkan pujian Kasih Allah Melingkupi Saya, ya. Saya yakin lagu ini kita tahu ya. Di rumah, Ai, Asu ya. Coba kita sama-sama menaikkan pujian ini ya. Dikatakan kasih Allah melingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut juga, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ya, pasti ini. Kita naikkan pujian ini. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong. Kasih Allah melingkupi saya, yuk. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab apa? Sebab amin. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Wah, lagu ini banyak lagu-lagu yang saya senang ya, dari kalimat-kalimatnya, dari kata-katanya, sungguh sangat memberikan satu kerinduan ya, supaya kasih Allah ini bukan sekedar kita ngerti secara ilmu pengetahuan ya, ngerti secara ya taulah mengasihi mesti bla 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 begini ya, tetapi bagaimana kasih ini menjadi satu reaksi kita untuk melayani Tuhan ya, dan juga dengan sesama ya. Baik, mari kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan penuh semangat ya. Kasih Allah melingkupi saya, hanya kasih-Nya lah membuat kita bisa melayani Tuhan dengan baik, dengan benar, dan juga kepada sesama. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua. Sebab apa? Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku, melayani Tuhan dan sesama lebih. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup
hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Amin ya. Jadi pada akhirnya kasih Allah ini harus sampai melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh lagi. Ya. Amin. Ya, saya persilakan Ci Yeni Hamzah pimpin kita di dalam doa pembukaan ya. Ya, mari kita berdoa. Kedengaran nggak suaranya ya? Ya, kedengeran Ci Yeni. Ya, oke, makasih. Selamat sore ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Puji syukur pada Tuhan ya. Sore hari ini kita dikumpulkan kembali. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang berada di dalam surga, terima kasih atas segala yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat berkumpul kembali beribadah sore hari ini bersama saudara seiman. Siapkan hati kami dan tenangkan pikiran kami ya Tuhan. Berkatilah ya Tuhan agar sepanjang ibadah ini dari awal hingga akhirnya berjalan dengan lancar dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik ya. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Kita tahu Asuk bahwa di hidup ini pasti ada teman ya, teman yang memberikan kita dukungan ya, teman yang memberikan kita semangat ya. Tetapi saya percaya kalau dibandingkan dengan Tuhan Yesus, ini teman-teman yang semuanya yang kita miliki nggak ada artinya ya. Teman yang kita miliki di dunia ini mungkin sampai saat kita berpisah ya, entah berpisah secara fisik ya, dia pergi ke negara mana, saya ke negara mana, atau fisik lewat dia di pulau mana, saya di pulau mana, berpisah begitu ya. Tetapi juga secara rohani juga mungkin kita akan berpisah selamanya. Tapi saya percaya sekali Yesus adalah sahabat, dia adalah sobat kita yang setia di dalam kehidupan ini. Saya percaya lewat lagu ini kita kembali diingatkan bahwa di hidup kita ini ada sobat yang selalu berjalan bersama dengan kita ya. Walaupun di dalam lembah yang curam, hidup kita penuh gelombang, tapi dia selalu berjalan beserta kita. Kita naikkan pujian ini ya. Di hidupku ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Amin. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamat. Di hidupku ada sobat yang setia. Di hidupku, amin. Ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamat. Ku tak cemas, ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat tempat dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan sampingku, memimpinku ke negeri yang dekat. Wah, lagu ini juga memberikan kita semangat ya, Asuk ya, bahwa Yesus itu sobat yang setia itu, dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan dikatakan dia selalu beserta dengan kita sampai
kita di dalam negeri yang kekal, yaitu di surga, di mana menjadi satu fokus iman kita. Akhir ujung daripada iman kita bersama dengan Dia di surga. Kita naikkan pujian ini dengan lebih yakin lagi. Di hidup ini ada Yesus, sobat kita yang setia. Karena itu jangan takut. Di hidupku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas, ku tak cemas, jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang tak cemas. Sekali lagi kita katakan dengan yakin. Ku tak cemas dan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal. Sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Amin. Memimpinku ke negeri yang kekal. Inilah pengharapan kita. Kita akan sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pendeta Feliglius Waru akan menyampaikan, jangan takut. Apa maksud dari firman Tuhan ini? Saya persilakan. Mari kita masuk di dalam doa. 让我们一起祷告。 Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. 我们感谢你，我们的主。 Sore ini kami merayakan kebangkitan-Mu. 我们今天下午能够纪念你复活。 Kami tahu ini adalah inti dari iman kami. 我们知道这是我们信心的重点。 Biarlah firman hari ini mengingatkan kami semua. 让你的话今天能够提醒我们， Tuhan yang kami percaya adalah Tuhan yang hidup. 我们相信的只是复活的 Biarlah 主， sungguh-sungguh kami diberi pengharapan yang baru. 让我们能够得到希望， Agar kami tidak tenggelam dalam ketakutan hidup ini. 让我们不会堕落在惧怕中， Kami menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan. 我们成为充满盼望的人， Bahwa Allah yang hidup menyertai kami. 因为复活的神与我们 Dalam 同 nama 在。 Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣基督的名， Amin. 阿门。 Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. 亲爱的弟兄姐妹，平安！ Boleh angkat tangan kita semua dan kita lambaikan bersama-sama. 让我们举起手，我们招招手。 Saya lihat usia Indah hari ini begitu semangat sekali ya. 我看到嘉玲的同伴今天 Saya 都很 ucapkan 高 selamat 兴。 Paskah dulu untuk kita semuanya. 我向大家祝福复活节快乐！ Selamat Paskah dan kiranya Paskah ini membawa semangat baru dalam jiwa kita. 复活节快乐，让这个复活节能够带给我们新 Mari 的 kita berikan tepuk tangan semuanya. 我们给主耶稣。 Baik, puji Tuhan. Haleluya. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10. 让我们看神的话，今天取自马太福音第28章。 Matius 28 ayat 1 sampai 10. 马太福音28章1节到4节。 Silakan Bapak Ibu membuka Alkitab di rumah masing-masing. 让我们在家的可以打开我们的圣经， Dan firman Tuhan ini akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. 我们用华语的一起来念。安息日将近，7日的头一日，天快亮的时候，摩大拉的玛利亚和那个玛利亚来看坟墓，忽然地大震动，因为有主的使者从天上下来，
把舌头捆开，坐在上面。他的相貌如同闪电，衣服洁白如雪。看守的人就因他吓得浑身乱震，整至如死人一样。天使对妇人说：“不要害怕，我知道你们是寻找那钉十字架的耶稣，他不是这样，照他所说的，已经复活了。你们来看安放主的地方，快去告诉他的门徒说，他从死里复活了，并且在你们以前往加利利去，那里你们要见他。看哪，我已经告诉你们了。”妇女们就急忙离开坟墓，又害怕又大大的欢喜，跑去要告给他的门徒。忽然耶稣遇见他们，说：“愿你们平安。”他们就上前抱住他的脚，拜他。耶稣对他说：“不要害怕，你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必见我。” Demikian pembacaan firman Tuhan. 读经之时， Tema yang kita renungkan hari ini adalah jangan takut. 我们今天的主题是不要 Ada 惧 dua 怕。 kali dalam firman Tuhan ini dicatat. 这节经文在圣经上记了2篇， Sekali dikatakan oleh malaikat 一次是天使说的， dan sekali dikatakan oleh Tuhan Yesus. 一次是主耶稣自己说的。 Nah, kita akan merenungkan saudara, 我们要分享 kenapa kepada Maria itu dikatakan jangan takut. 为什么要跟玛利亚说不要怕？ Jadi apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran Maria Magdalena dan temannya? 玛利亚莫大拉，玛利亚跟玛利亚的思想有什么样？ Kenapa mereka takut, saudara-saudara? 为什么他们惧怕？ Apa yang membuat mereka takut? 什么让他们惧怕？ Nah, saya waktu merenungkan, 我在分享的时候， saya melihat ada beberapa hal mengapa mereka takut. 我看见有几样事情让他们惧 Karena 怕， memang waktu itu mereka ada di dalam suasana yang sedih. 因为在那个时候他们是在悲哀的时候， Karena baru saja mereka kehilangan orang yang sangat mereka kasihi. 因为他们刚刚失去他们所爱的人。 Tuhan Yesus baru meninggal 主耶稣刚刚去世36 jam yang lalu. ，36小时以 Dan 前， suasana duka ini masih begitu mendalam di dalam hati mereka. 这样的悲哀的情况还是很浓， Dan tentunya ketakutan ini menguasai hati mereka. 这种惧怕的情况控制了他们。 Dan yang kedua adalah 第二个呢， ketika mereka sampai di tempat kuburan, 当他们来到坟墓的时候， maka terjadi gempa bumi di sana. 发生了地震， Hal itu juga bisa membuat mereka takut. 这个也能够让他们 Apalagi ketika mereka mencari orang yang mereka kasihi, 甚至当他们找他们需要 dan 的， mereka melihat itu tidak ada di tempat. 他们没有找到， Dan ini membawa ketakutan yang sangat besar. 这个让他们觉得很害怕。 Bisa saja mereka berpikir mungkin Tuhan Yesus sudah diambil orang. 可能他们觉得，可能主耶稣已经被人家偷走， Atau mereka juga bisa berpikir hal-hal yang lain. 可能他们有别样的想法， Dan masih banyak lagi yang menjadi sumber kenapa mereka menjadi takut. 还有种种的原因让他们害怕。 Dan tentunya kalau kita perhatikan, ketakutan ini sebuah ketakutan yang normal sebenarnya. 我们分享这样的想法是很正常的。 Kalau kita takut itu normal, saudara. 如果我们有害怕，那是正 Semua 常。 orang itu bisa mempunyai rasa takut. 每个人都有惧怕的心， Tetapi ada hal kalau kita perhatikan mengapa Maria dan temannya ini ditegur. 但是我们看到为什么玛利亚跟她的朋友呢遭到支配？ Ketakutan yang normal itu tidak masalah. 正常的惧怕是没有问题的。 Tetapi kalau orang sudah melewati ketakutan yang normal, inilah yang menjadi masalah, saudara. 但是有一个人他的害怕已经超过了正常的情况，那就是不正常。 Jadi ketakutan itu sudah menguasai hati seseorang. 这种惧怕呢，已经把他们控制了。 Ketakutan itu sudah menguasai pikirannya. 他们的惧怕已经控制了他们的思想。 Nah, ketakutan inilah yang ditegur oleh Tuhan Yesus. 这种的惧怕，耶稣指示他们。 Sebab kalau orang sudah hidup di dalam ketakutan, 因为一个人活在惧怕中， maka dia tidak bisa berpikir lagi secara normal. 他就不能够正常的思想， Bahkan hatinya penuh dengan ketakutan. 甚至他的心充满了惧怕， Bahkan juga di dalam bertindak juga penuh dengan kebingungan. 甚至他们要采取什么样的行动，他们就会 Bahkan orang-orang yang takut itu akhirnya tidak berani melangkah. 结果呢，这样惧怕的人呢，他们不敢前进。
Dan ketakutan itu membuat hati orang akhirnya terombang-ambing. 正是叫他们的心摇动。 Bahkan ketakutan itu juga melumpuhkan iman seseorang. 正是这个惧怕呢，能够控制他们的信心。 Bahkan kalau kita melihat ketakutan itu adalah betul-betul menteror mental seseorang. 我们可以看到这种惧怕呢，真的是很恐吓他们。 Dan lebih parah lagi kalau kita lihat ketakutan itu membuat hati manusia ragu akan kasih Allah. 甚至让我们觉得更可怕的是，一个人的惧怕呢，让他失去了对主的信心。 Jadi ketakutan ini sebenarnya sebuah musuh yang sangat besar. 惧怕呢是一个很大的敌人。 Nah, orang kalau sudah dikuasai ketakutan, akhirnya itu dia tenggelam di dalam sebuah masalah yang besar. 一个被惧怕控制的人呢，他们呢落了在一个很深的远向。 Nah, inilah yang ditegur oleh malaikat dan Tuhan Yesus. 这就是天使和耶稣指示他们的原因。 Nah, saudara-saudara, kita melihat ketakutan ini sesuatu yang berbahaya sebenarnya. 我们可以看这个惧怕呢是一个很恐怖的事情。 Dan kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, 如果这样发生在我们的生活上， ini juga bisa membahayakan iman kita, saudara. 这样也会落了我们的信心。 Hari ini mungkin banyak hal yang membuat kita merasa takut. 现今的事态可能很多事让我们觉得惧怕。 Nah, bisa kita takut karena COVID misalnya. 我们可能会感到惧怕，因为新冠肺炎， Kita takut kena virus COVID. 我们怕被感染到。 Atau juga ada orang takut divaksin, saudara. 有些人也怕打预防针。 Saya mendengar beberapa mereka yang divaksin. 我听到有几个已经接受了打预防针。 Setelah sampai di tempat pemeriksaan, tekanan darah mereka itu bisa sampai 180 sampai 200. 当他们来到现场的时候呢，他们血压高到180、Ada yang 170， takut jarum suntik. 有的怕打针， Ada yang takut jangan-jangan ada akibat daripada vaksin ini. 有些呢怕会有后遗症， Banyak hal yang membuat seseorang menjadi takut. 很多事让一个人惧怕。 Termasuk bencana alam yang terjadi. 包括我们现在所发生的地震， Seperti kita lihat yang terjadi di NTT. 就像我们看到在NTT 发生的事情， Satu bencana yang tidak terduga, saudara. 一个没有想到的灾难。 Pak Nathan cerita sama saya, ada satu keluarga itu dia bisa kehilangan 11 orang saudara-saudaranya. 拿丹先生跟我说，有个家庭，他们失去了11个人， Saudara-saudara, ini sesuatu yang menakutkan kita. 这是一个很恐怖的事情。 Tetapi kalau ketakutan-ketakutan ini menguasai hidup kita, 但是如果这些惧怕的事情控制了我们， maka ini bisa melumpuhkan akan iman kita. 让我们的信心懦弱了。 Dan dunia ini sebenarnya sedang menteror kita. 现今的世界呢，在恐惧我们。 Dunia ini menghadirkan ketidaktenangan dalam jiwa kita. 今天的事态，领导了一个不安全的。 Banyak orang memprediksi Jakarta bisa gempa, saudara. 有很多人预计雅加达会遭受到地震。 Mungkin banyak orang juga sedang memikirkan hal ini. 有可能也很多人在想， Seperti yang terjadi barusan di Malang Selatan ya. Malang Selatan terjadi gempa 6,7 skala Richter. 就像我们刚听到的南马浪发生了6.7的地震， Ini sesuatu yang tidak terduga, saudara. 这是没有意想到的。 Tetapi inilah dunia yang sedang kita hadapi. 这就是我们现在所居留的地方， Di mana-mana bencana terjadi. 到处都有天灾， Di mana-mana orang akhirnya menjadi takut. 到处都有人觉得惧怕。 Dan kalau ketakutan ini menguasai hati kita, 如果这种惧怕控制了我们的心， kita akhirnya bisa lumpuh di dalam iman kita. 我们的信心呢不会长进， Dan ini membahayakan kita. 是很害怕、很可怕。 Tetapi firman Tuhan hari ini berkata, jangan takut. 但是神的话今天告诉我们不要 Apa yang 害怕， membuat kita tidak takut, saudara? 什么事让我们不必害怕？ Kenapa kita bisa berani? 为什么我们勇敢？ Bagaimana supaya kita tidak takut? 我们要如何才不会惧怕 Ini？yang kita mau renungkan 就是 bersama-sama. 今天我们要分享的， Ada 3 hal, saudara. 有三件事。 Yang pertama, 第一件， supaya kita tidak takut, 让我们不惧怕， kita harus sadar dan tahu
我们应该明白， kita ini percaya kepada Tuhan yang hidup. 我们相信一个复活的主。 Tuhan kita itu bukan Tuhan yang mati. 我们的主不是一个死的主， Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan yang hidup. 我们相信的主是一个 Tuhan yang 复 telah 活的主， mengalahkan kematian. 已经打败了死亡的主， Tuhan yang telah berkemenangan. 是一个充满信心的主。 Itu yang kita lihat di dalam perkataan malaikat kepada Maria. 这就是我们今天看到天使对玛利亚所说的。 Malaikat berkata, 天使说 Tuhan yang kamu cari itu, 你要找的神， Dia sudah bangkit. 他已经复活了， Ia telah bangkit dari kematian 他已经从死里复活， seperti yang telah dikatakannya. 像他所说的。 Jadi saudara, Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan yang sudah bangkit. 我们信任的主是一个复活的主， Tuhan yang sungguh-sungguh hidup. 一个真的活的主， Bukan Tuhan yang tulang-tulangnya itu masih tertinggal dalam kuburan. 不是一个布罗还在坟墓里的主， Bukan Tuhan atau pemimpin yang sama dengan pemimpin-pemimpin agama-agama yang lain. 不像其他信仰的领导。 Tuhan yang kita ikuti itu adalah Tuhan yang hidup. 我们相信的主是一个活的主， Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. 好像主耶稣自己说的。 Bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit dari kematian. 第三天，他从死人复活。 Jadi dia adalah Tuhan yang telah mengalahkan musuh terbesar kita. 他已经战胜了死亡。 Dan Tuhan seperti ini yang kita ikuti. 这样的神是我们崇拜的神， Ini yang membuat kita berani, saudara. 这叫我们有信心， Ini yang menjadi kekuatan buat kita 这让我们有 di 力量。 dalam menghadapi segala situasi yang sedang terjadi hari ini. 当我们面对种种困难的时候， Kalau kita melihat, saudara, 如果我们看 sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, 在主耶稣复活之前， ketika Tuhan Yesus masih dalam kuburan, 当主耶稣还在坟墓里的时候， bahkan ketika Tuhan Yesus sudah disalibkan, 甚至主耶稣已经被钉十字架， banyak murid-murid Tuhan Yesus hidup dalam ketakutan. 很多主耶稣的门徒就活在 Hati 惧怕 mereka 中， dikuasai ketakutan. 他们的心已经被恐惧控制 Banyak 了， mereka yang melarikan diri. 他们很多逃走了， Bahkan tidak ada lagi murid yang ikut sampai Tuhan Yesus disalibkan. 甚至没有一个门徒跟耶稣到， Hanya beberapa wanita yang bersama dengan Tuhan Yesus sampai ke salib. 只有几个女人跟耶稣到十字架。 Murid-murid yang lain pergi kemana? 其他的门徒在哪里呢？ Mereka sudah melarikan diri. 他们已经逃走了， Hati mereka dikuasai ketakutan. 他们的心被恐惧控制 Tetapi 了。 satu hal yang kita perhatikan. 但是有一件事我们知道， Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, 当主耶稣从死里 para 复活， murid hati para murid itu penuh dengan keberanian. 他们的门徒变成有勇敢的心。 Petrus yang sebelumnya penakut, 之前一个没有信心的彼得， setelah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, 当他面对一个复活的主， menjadi Petrus yang begitu berani. 他成为一个很勇敢的彼得， Tidak takut dengan pemuka-pemuka agama. 他不再怕其他信仰的领导， Dia penuh keberanian memberitakan Injil Tuhan. 他充满信心传扬福音， Bahkan dia rela mati karena imannya kepada Kristus. 甚至他舍了牺牲自己，因为福音。 Bahkan seluruh orang-orang percaya akhirnya penuh dengan keberanian. 后来呢，全部信徒呢变得很勇敢。 Kenapa mereka berani? 为什么他们勇敢呢？ Karena mereka tahu Tuhan yang mereka ikuti adalah Tuhan yang hidup. 因为他们知道他们所信的主是个活的主。 Walaupun pada zaman itu juga penuh dengan penganiayaan. 那时候呢，充满了逼迫， Tetapi jumlah orang Kristen makin hari makin bertambah, bukan berkurang. 但是呢，信徒呢每天都增加，不是减少。 Kenapa hal itu terjadi? 为什么会有这样的事？ Karena orang-orang Kristen tahu yang mereka ikuti adalah Tuhan yang hidup. 因为基督徒知道他们所信的是一个活的主。 Saudara, inilah yang menjadi kekuatan buat kita. 这呢是值得我们有更强的心， Inilah yang mengusir segala ketakutan di dalam hati kita. 这赶走我们一切的惧怕。 Kita tahu
kepada siapa kita percaya. 我们知道我们信的是谁， Kita percaya kepada Tuhan yang hidup. 我们相信一个活活的主， Tuhan kita hidup. 我们的主是活活 Juru 的主， selamat kita hidup. 我们的救主是活活主， Pemimpin kita hidup. 我们的领导是活 Tuhan 活的， kita bukan Tuhan yang mati. 我们的主不是死的主， Tuhan kita benar-benar Tuhan yang berkuasa. 我们的主是一个充满能力的 Tuhan 主， yang memimpin hari esok kita. 掌管我们前途的主， Tuhan yang sudah kalahkan maut. 已经战胜了死亡的主， Tuhan yang sudah taklukkan iblis. 已经打败了魔鬼的主， Dan Tuhan yang sudah hancurkan kuasa dosa. 已经把罪恶粉碎的主， Itulah Tuhan kita. 这就是我们的主。 Biarlah Tuhan yang hidup ini 但愿这个活的主 membuat hati kita tidak takut. 让我们不再惧怕。 Memang situasi hari ini banyak hal yang belum bisa diprediksi. 既然今天很多事我们不能够预知， Tetapi mari kita terus meletakkan iman kita kepada Kristus. 但是我们要把我们的信心放在神里。 Meskipun hari esok, hari-hari yang belum kita ketahui. 既然我们不知道我们的前途如何， Tetapi kita percaya kepada Tuhan yang berkuasa atas hari esok. 但是我们相信我们掌管明天的主。 Yang kedua, saudara-saudara. 第二件事， Apa yang membuat kita tidak takut? 什么事让我们不要惧怕？ Yaitu adalah kita percaya kepada Allah yang setia pada janjinya. 因为我们相信一个很忠诚的主。 Tuhan Yesus sendiri berjanji bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. 主耶稣自己说，他会在第三天复活。 Berulang-ulang Tuhan Yesus mengatakan hal ini. 主耶稣多次讲这句话， Setelah dia mati, dia akan bangkit pada hari yang ketiga. 他死了，他会从第三天 Dan 复 bukan 活。 hanya Tuhan Yesus yang mengatakan. 这是不单是主耶稣自己 Di 说， dalam perjanjian lama, para nabi juga sudah mengatakannya. 这是在旧约很多先知都说过。 Dan janji Tuhan ini betul-betul digenapi kepada kita. 神的承诺已经给我们应验了。 Setelah Tuhan Yesus mati, hari ketiga dia bangkit. 当耶稣去世，第三天他复活。 Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan benar adanya. 所以主说的一切都是真的， Tuhan itu tidak berbohong. 主不会撒谎， Dan berita kebangkitannya juga bukan berita hoax. 他的复活也不是一个遥远。 Dan kebangkitan Yesus sendiri itu disaksikan oleh Maria. 主耶稣的复活有见证人，就是玛利亚。 Di dalam ayat-ayat tadi yang kita baca, di mana Maria bertemu dengan Tuhan Yesus. 我们刚才看到的经文，我们看到玛利亚她见到了主， Bahkan dikatakan mereka mendekatinya dan mereka memeluk kakinya serta menyembah dia. 就是说他们接近了耶稣，他们抱着主耶稣的脚，他们 Jadi 拜主耶 kebangkitan 稣。 Yesus itu benar-benar adanya. 所以主耶稣复活的事是真实的， Bahkan kemudian Tuhan Yesus berbicara kepada mereka. 这是主耶稣跟他们说话。 Jadi Maria sudah melihat Tuhan Yesus yang bangkit itu. 玛利亚已经见到了复活的主， Ini bukan berita hoax. 这不是遥远。 Dan demikian juga kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh murid-murid Tuhan Yesus. 主耶稣的复活，他的门徒也看见了， Bahkan kemudian dikatakan itu disaksikan 500 lebih murid. 甚至有500多个门徒见证了。 Jadi berita kebangkitan Yesus ini bukan berita hoax. 所以主耶稣复活的事不是遥远。 Jadi kebangkitan Yesus ini menunjukkan bahwa janji Allah itu benar-benar digenapi. 所以主耶稣的复活呢，可能见证神已经认诺了他的允许。 Nah, di sini kita melihat bahwa kita itu percaya kepada Tuhan yang setia dengan janjinya. 所以我们可以知道，我们说信的主是一个值得信赖的主。 Jadi seluruh janji-janji Allah di dalam firman 所以神的全部允许在圣经里， bukanlah janji yang kosong. 不是空的认诺。 Janji Allah adalah ya dan amin bagi kita. 神的认诺是对的、有的给我们， Dan inilah yang membuat kita, kenapa kita tidak perlu takut. 这就是我们不需要害怕的理由。 Apa yang dikatakan oleh Allah menjadi kekuatan buat kita. 神所说的就成为了我们的力量。 Meskipun dunia ini akan goncang. 这个世态会摇动，
gunung-gunung akan beranjak. 全部大山小山会倾倒， Tetapi kasih setia Tuhan tidak berubah atas hidup kita. 但是神的爱不会离开我们。 Tuhan sendiri mengatakannya. 神自己对我们说， Dan apa yang dijanjikan oleh Tuhan 神对我们承诺的， akan digenapi bagi kita. 他会应验。 Kita bersyukur saudara, 我们值得感恩， kita punya Tuhan yang setia. 我们有一个很真诚的主， Dia setia pada janjinya. 他为他的承诺忠心， Dia tidak pernah melupakan meninggalkan kita. 他不会忘记他对我们所应许 Dan 的。 ini harusnya membuat kita tidak takut. 这些应该让我们不再惧怕。 Kalau hari ini hati kita penuh dengan ketakutan, 如果我们今天还有惧怕的心， kita takut hari esok, 我们怕我们的前途， kita takut kesehatan kita makin menurun, 我们怕我们的健康会越来越懦弱， kita takut sampai kapan penyakit kita akan sembuh. 我们不知道我们的病疼什么时候会， Kita Kecuali- takut kehidupan ekonomi keluarga kita. 我们怕我们家庭的经济情况， Kita mengkhawatirkan kehidupan ekonomi anak-anak kita. 我们惧怕我们孩子的家庭的经济， Atau kita khawatir hari depan kita. 甚至我们可能担心我们自己的前途。 Dalam kondisi seperti ini, 在现在的情况下， mari kita mengarahkan iman kita kepada Kristus yang bangkit. 让我们把我们的信心投入在我们活活的主， Mari letakkan seluruh beban-beban yang sedang kita pikul. 把我们的重担， Biarlah hati kita bergantung berharap kepadanya. 让我们的心能够祷靠我们的主。 Dan kita percaya dia setia pada janjinya. 我们相信他是一个忠诚的主， Dia akan menolong dan memberkati kita. 他会帮助和祝福我们。 Yang ketiga saudara, 第三件事， bagaimana supaya kita tidak takut? 我们如何不惧怕？ Kita harus mengingat, 我们要记得， kita melangkah ke depan bersama dengan Tuhan yang hidup. 我们跟活活的主一起前进， Kita berjalan melangkah ke depan bersama Tuhan Yesus. 我们跟我们活活的主同行， Ada Yesus yang menyertai kita. 有主与我们同在， Inilah yang membuat kita tidak takut. 是让我们不再惧怕。 Yang bersama dengan kita, 跟我们在一起， yang menyertai kita, 与我们同在， yang mendampingi kita, 陪伴我们， itu adalah Tuhan Yesus. 就是主耶稣。 Siapakah dia? 他是谁呢？ Yesus yang telah bangkit. 就是那个死了的耶稣。 Saudara yang terkasih dalam Tuhan. 亲爱的主耶稣， Di dalam ayat terakhir dikatakan, 在最后的一节， Tuhan Yesus berkata kepada Maria, 主耶稣对玛利亚说 jangan takut, 不要害怕， jangan takut. 不要害怕， Pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku, 去告诉我的弟兄， supaya mereka pergi ke Galilea. 叫他们以先到加利利， Dan di sanalah mereka akan melihat. 在那里他们会见到我。 Tuhan Yesus mau mengatakan, 主耶稣自己说， pergi ke Galilea. 去加利利， Dan mereka akan melihat aku. 在那里他们会见 Aku 到 sudah 我。 hidup. 我已经复活了， Aku telah mengalahkan kematian. 我已经打败了死亡。 Sesaat saja aku meninggalkan mereka. 只有一会儿我离开你们， Tetapi seterusnya aku akan bersama dengan mereka. 接下去我会跟你们一 Ini 起 adalah 在一起。 perkataan Tuhan yang luar 这 biasa. 是神所说的。 Terkadang memang Tuhan gak kelihatan bagi kita. 有时候主我们看不见主， Bukan karena Tuhan meninggalkan kita. 不是主耶稣离开我们， Tetapi dia sedang menggenapi rencananya. 但是他自己在承诺他所承诺的。 Saat-saat seperti itu. 这样的情况下， Seolah-olah Allah memang seperti absen dalam hidup kita. 好像主耶稣在我们的生活中离席了。 Tetapi situasi-situasi seperti itu 但是这样的情况 bukanlah situasi di mana Allah meninggalkan kita. 不是主耶稣离开我们， Tetapi itu adalah Allah sedang menggenapi rencananya. 那耶稣正在做工来承诺他应验对我们的承诺。 Dan meskipun mungkin barangkali kita ada di dalam situasi seperti itu. 可能我们在不好的情况下， Seperti seolah-olah Allah itu absen dalam hidup kita. 好像主耶稣不在我们的生活里， Tetapi marilah kita melihat 但是我们要看到， keadaan dan situasi itu 这样的情况 sedang menggenapi rencana Allah. 是主在承诺他自己的， Biarlah kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus. 让我们对主耶稣继续有信 Bahwa 心。 dia adalah Tuhan yang hidup. 他是一个活活的主， Yang menyertai kita. 跟我们同在。 Saudara-saudara,
亲爱的弟兄姐妹， Mari kita melangkah ke depan. 让我们一直向前走， Mari kita melangkah dengan penuh sukacita. 让我们用喜悦的心继续走， Mari jangan takut. 不要惧怕， Mari jangan bimbang. 不要担心， Dan mari arahkan hidup kita kepada Kristus. 让我们把我们的信心仰 Yang 望主， memimpin kita. 带领我们， Yang menyertai kita. 跟我们同在。 Tuhan yang kita ikuti 我们所跟随的主 adalah Yesus yang bangkit. 是一个活活的主， Yesus yang berkuasa. 一个充满能力 Yesus 的 yang 主， menguasai hari esok. 掌管前途的主， Yesus yang setia pada janji. 是一个很忠诚，为他的承诺很忠诚的主。 Jadi 3 poin hari ini yang kita renungkan. 我们想下了三件事， Bagaimana supaya kita tidak takut? 我们如何不惧怕？ Yang pertama, 第一， kita harus sadar 我们要明白， kita percaya kepada Tuhan yang hidup. 我们相信的主是个活活的主。 Yang kedua, 第二， kita percaya pada Allah yang setia pada janjinya. 我们相信了一个忠诚为诺言忠诚的主。 Dan yang ketiga, 第三件， kita melangkah ke depan bersama Tuhan Yesus yang hidup. 我们跟活活的主一体同行， Kiranya firman Tuhan ini 愿神的话 menguatkan dan meneguhkan iman kita. 坚固我们的信心。 Amin. 阿门。 Minta Ibu Eni berdoa buat kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu pada sore hari ini. Kami diberi kesempatan untuk ibadah lagi di usia indah. Kami percaya Bapa, lewat hari Paskah, hari kebangkitan-Mu, membuat kami semakin percaya bahwa kami tidak pernah takut. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami hari-hari yang kami jalani selama ini, membuat kami tetap percaya dan yakin akan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa sore hari ini firman-Mu yang begitu indah membuka mata hati kami, menguatkan kami kembali dari semangat kami yang letih lesu. Semoga firman ini yang kami dengar menjadi Tuhan semangat kami, kekuatan kami, bahwa kami terus memandang kepada Tuhan, kami terus berharap kepada Tuhan, bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang kami pegang di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Semoga firman ini menjadi sungguh-sungguh Tuhan, kami tanamkan di dalam hati kami sebagai sumber kehidupan kami dan sumber keselamatan kami. Karena tidak ada nama yang kami percaya selain daripada nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mati dan telah bangkit bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala firman-Mu bagi kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik ya, kita sudah sama-sama merenungkan akan firman Tuhan sore hari ini dan bersyukur biar kiranya jangan takut ini benar-benar menjadi satu greget iman kita ya, supaya kita terus sama-sama menghayati bahwa kebangkitan Kristus ini benar-benar menjadi satu spirit rohani kita dibangkitkan juga begitu ya. Nah, Bapak Ibu, Ai, Asu yang dikasih Tuhan, ada satu lagu yang sangat sederhana. Saya baru tahu lagu ini tuh ternyata favorit sekali ya untuk Ai, Asu ya. Beberapa Asu saya ajarkan ya, Musa juga ajarkan lagu ini sederhana, sebenarnya lagu sekolah minggu. Tetapi ternyata lagu ini menjadi satu lagu yang sangat sederhana dan juga disenengin oleh Ai, Asu. Nah, lagunya apa nih ya? Lagunya sangat sederhana. Chu Yesu ai wo, Chu Yesu ai ni. Chu Yesu ai ta, yao shen jing gao su wo. Ya. Firman Tuhan memberitahukan bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi Anda dan saya. Tuhan mengasihi kita semua. Ya. Ini yang dikatakan oleh firman Tuhan ya. Kita naikkan pujian ini. Chu Yesu ai wo, Chu Yesu ai ni, Chu Yesu ai ta, yao shen jing gao su wo. Ya. Ya. Yesu
Sederhana ya. Nanti AI asuk-asuk mungkin kalau lagi mau berdoa malam atau mungkin pagi ya. Lagu apa ya yang harus saya naikkan pujian? Nah, lagu ini ya sangat sederhana dan sangat enak untuk dinyanyikan ya. Yuk kita naikkan pujian lagi nih ya. Awal ya, pasti awal. Lagu ini gampang sekali ya. Yuk kita naikkan pujian. Asuk, kita akan persembahan ya. Doa persembahan dan doa syafaat akan dipimpin oleh Pak Thomas Effendi. Ya, saya persilakan Pak Thomas. Ada suara? Ya, ada, kedengaran. Ada suara ya, contoh? Ya, ada kedengaran. Ya, mari silakan. ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur jikalau pada sore hari ini kami Komisi Usia Indah boleh ngikutin ibadah perayaan Paskah. Kami bersyukur untuk ini. Tuhan, kami juga datang ke hadiran-Mu Tuhan. Kami persembahkan sedikit dari Engkau berikan kepadamu. Kami mengetahui semua yang ada, semuanya itu berasal dari Engkau, Tuhan. Kiranya Engkau menerima persembahan kami ini, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Indonesia, khususnya yang terjadi bencana di NTT dan NTB. Dan juga sekaligus kami mendengar gempa bumi terjadi di Malang Selatan. Kiranya Tuhan membalas kasihan kepada semua orang ini, Tuhan. Kami juga memohon kepada Tuhan, berikan hikmat kepada pemerintah, Tuhan. Cepat mengatasi persoalan ini, Tuhan. Kasihan boleh dilimpahkan kepada saudara-saudara kami ini, Tuhan. Kiranya Engkau berkati, Tuhan. Tangan-tangan yang sudah menyalurkan bantuan kepada mereka, agar mereka boleh hidup kembali secara normal. Terima kasih, Tuhan. Segala puji hormat kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, jadi sekali lagi AI Asuk ya tentu sulit untuk memberikan persembahan. Ada rekening BCA atas nama Gereja Kristen Kebenaran ya 4870 30 80 90 bisa mentransfer untuk persembahannya. Dan terakhir kita akan sama-sama, nah janji saya ya, kita akan sama-sama buat salib. Oke, semua siapkan kertasnya ya, terserah kertas apa, kertas jangan kertas koran ya, kertas HPS coba Bu Eni, yuk sama-sama bikin, yuk ambil. Yuk. Nah, oke, sudah. Ini saya pakai kertas warta nih, ya. Udah, siapkan ya. Yuk, ambil kertasnya. Kita mau buat salib, gampang sekali. Tadi saya udah coba ya. Ya, sebelumnya saya tanya Pak Thomas sama Bu Yeni juga. Gimana nih, orang tua bisa nggak bikin salib pakai? Oh, mestinya sih bisa Pak Nathan ya. Ini gampang banget katanya. Ayo, siapkan sudah? Ya, sudah ya. Oke, kita mulai ya. Saya mesti bagaimana nih? Mesti 2 tangan. Ada pakai itu nggak? Bisa pakai itu?
Saya mesti pakai itu kali. Sebentar ya. Supaya dua tangan saya bisa saya pakai. Tes 1, 2, tes. Testing, tes. Udah nyala belum? Tuh. Tes, kedengeran? Kedengeran, Ai Asu? Kedengeran ya? Dengar. Oke, kita mulai ya. Siap semua? Jadi lembaran gini, ya. Ujung ini, ya, ujung yang kanan, ya, dilipat, terus sampai ujung yang ini nih. Jadi kayak begini nih, tuh. Ya, ini rata nih ya, ujung sama ujung rata nih. Oke, sudah. Ujung sama ujung rata ya. Nah, tuh begini nih. Nah, oke. Ditarik, dirapikan ya. Tuh, dirapikan. Rapikan, oke ya. Jadi kayak tadi begini, ya. Dilipat sampai ke sini. Tuh. Oke, sudah? Sudah rapi ya? Sudah? Gampang ya? Sudah, Ai Asu? Sampai di sini ya? Sudah? Sudah. Ya? Nah, sekarang dari sini yang ujung ini ke sini. Ya, dilipat. Tuh. Dilipat sampai ke ujung sini. Persis samain ya. Ya, persis samain ya. Nah, tuh. Yang rapi ya, Ai Asu ya. Tuh. Nah, jadi kayak rumah nih, ya. Tadi gini kan? Tadi gini kan? Nah, sekarang lipat gini nih. Tuh. Lipat gini. Sep. Nah. Oke, sudah? Rapi ya? Sudah? Ya, jadi sekali lagi tadi yang pertama begini. Ya, dilipat begini. Oke, sudah? Sudah gitu dilipat begini, ya terakhir kayak rumah tuh, ya kayak rumah gini ya. Sudah? Sampai sini sudah ya? Sudah ya? Sampai sini sudah? Lalu dilipat ke depan nih begini nih, ya dari ujung ini sama ke ujung ini ya, dilipat gini nih, tuh, lipat. Nah tuh, ya dilipat yang bagus ya, Ai Asu ya, ya. Yang rapi ya. Nah, tuh. Jadi gini nih. Ya, tadinya gini kan? Tadinya gini kan? Nah, sekarang dilipat gini tuh. Tuh. Jadinya gini. Tuh. Sudah? Ya, jadi sekali lagi. Tadi gini kan? Dilipat ke depan. Ya, dari ujung ini. Ya, satu garis jadinya ya. Lipat tuh. Nah, yang rapi ya. Sudah? Sudah? Kayak gini nih ya, jadinya ya. Sudah ya? Coba kasih lihat semua di kameranya. Coba lihat. Nah, pinter Ai Asu nih. Ya. Ya. Nah, ini kita akan lipat nih ujung ini ya. Nggak usah banyak-banyak. Mungkin 1 senti aja. Ya. 1 senti nih ya. Jadi lihat tangan saya ya. Di atas ini lipat 1 senti. Terus sampai ke bawah rata ya, Ai Asu ya. 1 senti aja, nggak usah banyak-banyak ya. Nggak usah banyak-banyak, 1 senti aja. Nah, kayak gini nih, tuh. Nah, ini agak nah, tuh ya. Jadi dari sini kurang lebih 1 senti dilipat. Tuh. Gini ya. Nah, tuh. Oke, sudah? Nah, dari gini kan? Ya kan? Begini. Dilipat begini, ya. Setelah itu ujungnya ini dilipat gini, sudah. Nah tuh, yuk coba pastikan rapi, ya. Pastikan rapi ya. Sudah. Nah ini yang segini ini, ya dari ujung sini sampai ke bawah, ya batasan dari yang 1 senti ini nih, ya dirobek dari ujung sini ke sini ya. Ya, robek ya. Nah, nih, robek ya. Jadi yang 1 senti ini ya, dari sini tuh.
Tuh, robek pakai tangan aja tuh. Rata ya. Tuh. Terus, ya. Tahu ya? Ya, robek terus. Terus robek sampai ke bawah. Terus ya, yang ini agak tebal ya memang ya, karena tadi kan, ya terus nggak apa-apa, terus aja, terus rata ya, terus, nah kayak begini nih, akhirnya, sudah, nah sekarang coba buka lipetannya tadi, buka sama-sama, yuk, buka, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nah, ini dia. Siapa yang jadi? Oke, angkat coba salibnya. Ya, Bu Eni bagus banget ya salibnya. Yuk, Ai Junti, jadi? Jadi boy. Ai Shopping, jadi? Jadi ya? Jadi nggak? Coba. Jadi semua ya. Wah, puji Tuhan. Ya, jadi nggak? Cieni, mana nih Cieni? Pak Tauhir? Cieni mana nih? Jadi, Cieni juga jadi. Ya, semua jadi ya. Wah, puji Tuhan. Nah, inilah ya, kita merayakan Paskah ya. Ada salib Tuhan Yesus ya, yang menjadi fokus ya. Kematian dan kebangkitan dari Tuhan kita Yesus Kristus nih. Ya. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati ya. Ya. Nah, ini asuh yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan ya. Semoga Paskah ini menjadi satu momen penting di dalam iman kita, khususnya kita orang-orang tua, supaya tetap setia ikut Tuhan dan tetap percaya Yesus adalah juru selamat kita. Nah, ayah asuh yang dikasih Tuhan, ya. Terakhir saya mengucapkan selamat hari Natal lagi. Selamat hari Paskah, Natal melulu ya. Ya, ya. Selamat hari Paskah ya buat kita semua, dan biar kiranya Paskah ini menjadi satu Paskah yang lebih tersentuh ya, karena di dalam situasi kondisi yang pandemik kayak begini ya. Selamat hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, silakan lambaikan tangan semua. Ya, kita foto dulu ya, kita foto. Oke, ya, salibnya dikeluarin lagi katanya ya, salibnya. Salibnya diginin. Nah, oke. Oke, salibnya ya. Jangan tutupin mukanya. Jangan tutupin mukanya. Oke, ya. Oke, satu. Senyum ya. Jangan tutupin mukanya, salibnya di sampingnya tuh ya. Kayak gini ya, kayak Panatan nih. 1, 2, 3. Iya, sudah ya. Jadi untuk bulan depan kita tetap ada Zoom seperti ini ya. Sekali lagi kita masih dibatasi oleh jarak ya. Kita belum bisa secara seperti biasa lagi. Tapi kalau nanti kalau misalnya ada AI Asuh yang mau ikut di dalam ibadah minggu, silakan hadir ya. Tentu dalam kondisi yang sehat ya, sehat, dan apalagi sudah divaksin, boleh datang, silakan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, semangat hari Paskah. Jayo.